يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kata Imam At-Tahawi, wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari. Maksudnya kami berpandangan, kami berpendapat tentang disyariatkan, muka surat 15. Kami berpandangan tentang keharusan menyapu di atas dua khuf, baik dalam perjalanan maupun ketika bermukim, sebagaimana disebut di dalam athar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita belajar ni dikarang oleh Imam At-Tahawi. Sebenarnya adalah kitab ini membincangkan tentang akidah, tentang usuluddin. Baik. Tapi dalam kitab ni kalau kita tengok ada beberapa perkara yang mana sepatutnya perkara ini dibincang dalam kitab fiqh, tapi disebut oleh Imam At-Tahawi di sini. Sebab benda nanti kita akan sebut selepas daripada ni. Cuma kita nak cuba faham apakah maksud bagi imam ataupun maksud yang ingin dinyatakan oleh Imam At-Tahawi. Apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi di sini adalah kami berpandangan bahawasanya boleh sapu di atas dua khuf. Maksud dia boleh sapu di atas dua khuf kita ketika kita berwuduk. Di sana ada rukun-rukun ataupun fardu wuduk. Fardu wuduk yang pertamanya adalah niat, yang keduanya adalah basuh muka, yang ketiganya basuh tangan, yang keempatnya sapu kepala, yang kelimanya adalah basuh kaki. Jadi dalam fardu wuduk ada basuh kaki. Bagi orang yang pakai khuf, khuf ni adalah sarung kaki, tak kira lah kasut ke, stokeng yang diperbuat daripada kulit ke, dia ada syarat-syarat dia lah. Syarat dia yang kita pakai sarung kaki saat ni tu mesti kena menutupi kawasan fardu, maksud menutupi sampai kepada buku lali. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti sarung kaki saat itu kukuh. Boleh tatabu'ul masyi alaih, kita nak berulang alik perjalanan tak ada masalah. Manakala stokeng yang kita pakai dan itu tak boleh nak sapu. Dengan kesepakatan 4 mazhab tak boleh sebab tidak cukup syarat. Baik, melainkan kalau stokeng yang jenis tebal, kain tebal, tu ada pandangan yang mengatakan boleh sapu di atas stokeng tersebut. Jadi kita nak cerita ni, boleh kita sapu di atas khuf, ganti daripada basuh kaki. Okey, kita buat sebagai contoh untuk kita faham masalah ni. Bagi orang yang biasa belajar kitab fiqh, dia biasa dengar lah masalah ni. Kalau orang yang tak biasa belajar kitab fiqh, mungkin kali pertama lah dengar. Katakanlah kita bangun subuh, contoh kita bangun subuh dalam pukul 4 pagi, kita pun ambil wuduk, lepas tu kita pun nak turun, nak pergi kebun. Orang yang ada kebun turun awal, biasa musim duyang turun awal. Musim duyang kalau nak turun awal bahan kat orang lah. Jadi musim duyang turun awal. Orang sini mana ada duyang. Ni orang-orang kawasan darat ada duyang. Biasa kalau musim duyang awal turun. Kawasan Amba tu kalau musim duyang tu 24 jam ada. Musim duyang pukul 3, pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi berang musim duyang. Jadi sebab kalau pergi lewat dah kau orang lain. Dang kau orang lain kena bayar sewa barangkali lah. Jadi oleh kerana tuang duyang saat ni tu pukul 4 pagi nak turun, dia ambil wuduk lalu rumah.
Turun saat itu pakai kasut bau. Pakai kasut bau balik. Kira pakai nak mayang kebong tu Tiba-tiba masuk waktu subuh ketuk. Jadi nak kena ambil semayang mula lah. Nak semayang ni. Okey, dia ambil semayang mula. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Sampai masa basuh kaki, tak apa. Tak perlu dia pecah kasut buk. Ambil air, sapu di atas kasut buk je. Sikit, sapu sikit je. Tak mesti sapu banyak. Ambil air sikit, coreh je. Atas kasut buk. Tu dipanggil sapu di atas 2 khuf. Boleh tak? Boleh. Jadi sapu di atas 2 khuf, dia mengganti sapu basuh kaki. Tapi dia kalau lain tak boleh lah. Kalau lengang tak boleh. Dia sejuk, dia pakai sarung tangan lagi, pakai baju yang tebal lagi, baju sejuk. Jadi malah nak pecah ketak Jadi pakai sapu atas tu tak boleh. Atau tidak boleh. Hak yang boleh hanyalah sapu di atas khuf sahaja. Baik. Itu maksud dia. Yang mana sapu di atas khuf, dia tidak disyaratkan ketika kita bermusafir ke ataupun kita bermukim, tidak disyaratkan. Maksudnya boleh kita buat perkara tersebut ketika kita duduk kampung ataupun boleh kita buat ketika bermusafir. Dan tidak disyaratkan musim panas dengan musim sejuk. Jadi sama ada kita berada pada musim sejuk ke musim panas, sama je. Tidak disyaratkan orang tu keluar daripada rumah, orang duduk dalam rumah pakai khuf tu, tiba-tiba sampai masa nak berwuduk dia nak sapu di atas khuf, tidak menjadi masalah. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Syarat yang terperinci, hak tu perlu kena belajar dalam kitab fiqh. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan sapu di atas khuf, Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di zaman tabi'in, dia menyebut bahawasanya dia mendengar tidak kurang daripada 70 orang sahabat meriwayatkan Rasulullah sapu di atas khuf. Jadi oleh kerana ramai sahabat yang meriwayatkan, yang menceritakan melihat Rasulullah sapu di atas khuf, maka hukum sapu di atas khuf ni adalah melalui hadis ataupun melalui dalil yang mutawatir. Mutawatir ni maksudnya yang diriwayat oleh ramai, yang mustahil mereka itu sepakat untuk melakukan pendustaan pada adanya. Pada adat mana mungkin ramai ni nak kupu untuk melakukan pendustaan. Baik. Itu jelas hukum dia. Maksud dia. Cuma kenapakah Imam At-Tahawi memasukkan masalah ni di dalam kitab akidah, sedangkan permasalahan ni sepatutnya dalam kitab fiqh? Sebab di sana ada firqah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengharuskan sapu di atas khuf. Maka untuk membezakan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan firqah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahawasanya boleh sapu di atas khuf. Hamba rasa ramai juga ahli jemaah yang duduk dalam masjid ni, seumur hidup dia hak dah mati lele pun tak pernah lagi sapu di atas khuf. Cuma nak khabar sapu di atas khuf bukanlah wajib. Cuma benda tu pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi teranglah sapu sekali. Cuba sapu sekali. Sebab ramai kita jumpa orang hak tua-tua saat ni tu tak pernah buat benda hak yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah sebelum mati kita buat sekali benda yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma cara kita nak buat tu mesti kita kena belajarlah, kena mendalami hukum tersebut dalam kitab fiqh. Baik. Seterusnya katanya wal hajj wal jihad madiyani ma'a ulil amri minal muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Haji dan jihad adalah dua hal yang tetap wajib dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang jahat hingga hari kiamat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkannya. Kita hak yang disebut oleh Imam At-Tahawi di sini dua. Yang pertamanya haji, yang keduanya adalah jihad. Haji adalah suatu ibadat yang perlu kita kena mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, yang perlu kena tinggal keluarga, harta benda di kampung. Lepas tu perlu bermusafir, perjalanan yang jauh. Suatu ketika dahulu, orang yang ingin bermusafir
dia tidak boleh musafir seorang, dia mesti kena bermusafir berkumpulan. Tidak diropok oleh lanung tengah jalan. Apatah lagi suatu ketika dahulu masih lagi ada sistem hamba. Jadi diigat-igat orang dia jual, dia buat hamba dulu. Manakala hak yang kita tengok dalam cerita Piramli tu hak pelawak, tapi molek-molek adanya cari hak pelawak. Hak tu pelawak atas darat kering, mana boleh jadi hamba lagu tu. Dia hamba bukan gitu. Hak tu pelawak tapi yang molek-molek ada kita percaya. Yang ada percaya lah benda lagu tu berlakon je kan. Jadi pada asalnya bukan pada asal. Jadi oleh kerana perjalanan untuk mengerjakan haji perlu kepada bermusafir, maka mesti kepada ada pemimpin yang menjaga keselamatan perjalanan kepada orang yang ingin mengerjakan haji. Maka sebab itulah perlu kepada pemimpin suatu ketika dahulu. Pemimpin hak yang menjaga orang hak yang nak pergi buat haji saat itu, sama ada dia orang hak yang adil ataupun orang hak yang zalim, tetap diwajibkan haji kepada kita apabila ada orang hak yang jaga kita. Dia bukanlah sebagaimana sebahagian daripada firqah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berpandangan kalau sekiranya pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, maka tak wajib haji. Wajib haji hanya bersama dengan pemimpin yang adil. Sebenarnya walaupun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, tetap wajib haji, kerana tujuan dia adalah untuk aman selamat perjalanan kita untuk pergi mengerjakan haji. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga berjihad. Sama juga berjihad. Ada sebahagian daripada firqah yang sesat yang mengatakan bahawasanya andai kata pemimpin itu tidak adil, maka tidak menjadi kewajipan kepada orang Islam berjihad, walaupun ada seruan jihad melawani orang kafir. Dia pada asalnya berjihad dengan orang kafir lah, itu pada asal. Baik, dia kata wajib berjihad melawani orang kafir bersama dengan pemimpin yang adil. Kalau sekiranya tidak ada pemimpin yang adil, maka tidak wajib berjihad. Sedangkan kalau kita tengok selepas daripada Khulafaur Rasyidun, hanya beberapa orang saja pemimpin yang adil selepas daripada itu. Hanya beberapa orang saja pemimpin yang adil. Namun tetap para alim ulama, para salaf as-salih bersama dengan pemimpin dalam berjihad melawani musuh-musuh Islam. Baik. Jadi kewajipan berjihad bersama dengan pemimpin tanpa dilihat kepada pemimpin itu adil ataupun tidak. Bukanlah wajib berjihad bersama dengan pemimpin yang adil saja, manakala pemimpin yang zalim tidak wajib berjihad bersama dengan mereka. Baik. Seterusnya kata dia, wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'ala lahum 'alaina hafizin. Kami beriman, kita mesti kena beriman. Setiap mukallaf mesti kena beriman, mesti kena meyakini adanya kiraman katibin. Kiraman asal makna malaikat-malaikat yang mulia. Katibin pencatat amalan, tu makna kiraman katibin. Kita kena meyakini perkara tersebut, kerana perkara itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada pada kamu malaikat yang sentiasa mengawasi kamu. Kita sebenarnya hamba Allah Ta'ala adalah orang yang mulia. Allah Ta'ala hantar malaikat mengawasi kita. Kita ni kalau orang tu ada jawatan besar dalam kerajaan, lambat cakap, mari lalu pemberita tulis, penuh tubik sikit, penuh orang temu ramah penuh escort orang jaga. Kita tahu tak, tu orang mulia di sisi manusia je. Tidak semesti orang mulia di sisi manusia dia adalah mulia di sisi Allah, tak semesti. Tidak semesti orang yang mulia di sisi manusia dia mulia di sisi Allah, kerana perkiraan mulia di sisi manusia dia berbeza dengan perkiraan mulia di sisi Allah. Perkiraan mulia di sisi Allah adalah mesti orang tu ada sifat taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun kita, masyarakat kita ataupun mana-mana rakyat, dia akan menganggap bahawasanya pemimpin negara, pemimpin negeri adalah orang yang paling mulia lah.
sultan, raja adalah orang yang mulia. Tapi adakah mesti mereka itu mulia di sisi Allah? Tidak, tidak semesti. Kalau sekiranya mereka itu ada sifat takwa, takut kepada Allah, melakukan perintah, meninggal apa yang dilarang, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, maka mereka itu adalah mulia di sisi Allah. Tapi kalau mereka itu tidak ada sifat takwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyuruh manusia kepada kebaikan, tidak mencegah kepada manusia daripada kemungkaran, maka mereka itu tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kadang-kadang orang yang tidak dikenali lebih mulia di sisi Allah berbanding dengan orang yang dikenali. Sebab ukuran dia bukan dikenali ataupun tidak, tapi ukuran dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Di sana ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang yang ash'ath aghbar. Ash'ath ni rambut dia tidak terurus, muka dia berdebu, kelaring kali kita kata. Kan ada orang muka kelaring kan? Ni buat gini ni nampak lalu ni. Maksudnya orang yang dak sihat mana dah. Orang yang dak muka berseri-seri, muka menyok, makan cukup. Orang ni makan tak cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zi timrain, pakaian dia lusuh, pakaian dia lama. Madfu'il abwab, pintu-pintu ditutup. Maksudnya kalau dia mari rumah orang tidak menerima dia sebagai tetamu, tidak dihirau masyarakat cara dia. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah Taala akan perkenankan sumpah dia. Kalau dia kata demi Allah akan jadi gini, akan jadi gini. Demi Allah tidak jadi gini, tidak jadi gini. Sampai kepada tahap tu. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ceritanya, kita setiap manusia ni orang yang mulia. Setiap manusia orang yang mulia. Sebab tu Allah Taala menghantar para malaikat mengawasi kita. Wa inna alaikum lahafizin. Yang mana malaikat yang mengawasi kita adalah kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang menulis, yang mencatat amalan kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah anak Adam berlafaz sesuatu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat yang sentiasa mengawali dia, sentiasa mengawasi dia, yang sentiasa bersiap sedia untuk menulis, mencatat apa hak yang keluar daripada perbuatan dia, apa hak yang keluar daripada mulut dia, apa hak yang keluar daripada perbuatan dia. Itu hak yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi. Kita beriman adanya kiraman katibin. Kena beriman adanya kiraman katibin, para malaikat yang mencatat amal kita. Baik, nama dia berlaku khilaf lah di kalangan ulama. Ada setengah ulama kata nama dia Raqib dan Atid. Itu hak yang kita masyhur. Nama dia adalah Raqib dan Atid. Seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Baik, sebenarnya tidak berlaku kesepakatan. Sebenarnya nama dia Raqib dan Atid. Ada sebahagian ulama menyebut Raqib dan Atid ini bukan nama, itu adalah sifat dia. Dia bukan nama, itu adalah sifat dia. Dia sentiasa mengawasi anak-anak Adam dan sentiasa bersiap untuk menulis apa hak yang dilakukan dan diperkatakan oleh anak Adam. Baik, katanya kerana Allah Ta'ala telah menjadi mereka sebagai pencatat amalan kita. Mereka yang akan catat amalan kita. Lepas tu di negeri akhirat akan dibentangkan balik buku suratan amalan kita. Di akhirat kita akan baca semula, Allah Rabbi, Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Allah Ta'ala Tuhan yang maha adil. Allah Ta'ala akan menjatuhkan hukuman ataupun akan memberi balasan kepada hamba mengikut amalan yang dibuat di atas dunia dulu. Kalau dia buat baik, maka dibalas dengan baik. Kalau dia buat jahat, maka dibalas dengan jahat. Cuma masalah orang yang buat jahat, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ampun dosa dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak hantar malaikat yang mencatat amalan kita sekalipun,
tetap Allah Ta'ala mengetahui, kerana di antara sifat Allah Ta'ala adalah ilmu. Antara sifat Allah Ta'ala adalah ilmu, mempunyai pengetahuan, mengetahui segala-galanya. Pengetahuan Allah Ta'ala tidak disertakan dengan lupa, berbeza dengan kita. Pengetahuan Allah Ta'ala tidak disertakan dengan tidak mengetahui sebelum daripadanya dan lupa selepas daripadanya. Kita sebelum daripada kita tahu, kita tidak tahu, dan tahu dah hari ni, esok lupa balik. Kita begitu. Banyak mana benda yang kita ingat, kita lupa. Nak kau tua ni, masa muda tu memanglah otak laju, gagah otak. Tua ni banyak benda lupa. Kawan-kawan hok lama-lama kadang-kadang dah ingat dah. Kawan-kawan masa kecil tu. Kawan ingat lagi kita dah ingat dah kawan kita. Begitu. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Kalau Allah Ta'ala tidak hantar malaikat yang menulis amalan kita sekalipun, tetap Allah Ta'ala tahu. Tetapi Allah Ta'ala nak menzahirkan sifat adil dia, sehingga kan Allah Ta'ala hantar malaikat menulis amalan kita. Di akhirat kelak buku suratan itu akan dibentang kepada kita, dan kita akan baca. Selepas daripada kita mengakui kesalahan kita, barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjatuhkan hukuman. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah Ta'ala tidaklah menzalimi kepada hamba dia. Baik. Katanya wa nu'minu bi malakil maut al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu pengajian kita Aqidah At-Tahawiyah. Kita masuk dalam kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mana dah muka surat berapa? Hadis yang ke berapa? Ambil tengok kejap hadis yang ke berapa. Dah ingat dah hadis yang ke berapa. Baik. Ada tanda tak? Hamba rasa lepas daripada hadis dah ingat ada yang ke berapa. Ada tak yang ada kitab tanda? Tak ada Rasa banyak dah hadis. Okey, hadis yang ke 27. Baik, hadis yang ke 27. Muka surat 76. Istiqamah dalam berbuat taat. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-27 berkenaan dengan istiqamah di dalam berbuat taat. Istiqamah, asal makna istiqamah ni adalah betul. Itu makna istiqamah. Kan kita duk baca Fatihah semua kan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki olehmu ya Allah kepada kami jalan yang betul. Itu makna istiqamah, jalan yang betul. Cuma beza mustaqim dengan istiqamah. Kalau orang belajar bahasa Arab, mustaqim dia panggil isim fa'il, manakala istiqamah adalah masdar. Istiqamah makna betul, mustaqim yang betul. Jadi istiqamah asal makna betul di dalam berbuat taat. Cuma penggunaan istiqamah dalam bahasa kita lain. Kita menggunakan perkataan istiqamah dengan melazimi sesuatu perkara. Dah istiqamah dia mari majlis ilmu, cerlang-cerlu. Kita nak buat benda-benda biar istiqamah. Kita guna perkataan istiqamah begitu.
Baik, nak amal-amal benda, kalau nak mujarrad kena istiqamah. Ni panah tai ayang 3 hari setengah amal, lepas tu senyap dak beramal. Dan nak mujarrad warna. Okey, kita guna istiqamah begitu. Tapi asal makna istiqamah adalah betul. Baik, betul adalah mengikut garisan panduan yang ditetapkan oleh syarak. Dalam kita melakukan ketaatan, mesti kita kena lakukan dengan betul. Baik, katanya daripada Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, katanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah, aku pernah khabar kepada Rasulullah, aku pernah berlafaz kepada Rasulullah. Aku khabar lagu mana? Katakanlah bagiku. Maksudnya katakanlah bagiku, nasihatilah akan daku. Di dalam Islam ini suatu perkataan sehingga aku tidak perlu lagi untuk bertanya kepada sesiapa selepas ini. Lalu baginda bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah atas keadaan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan Sufyan bin Abdillah. Dia pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta daripada Rasulullah bagi nasihat kepada dia bagi suatu perkataan berkenaan dengan agama Islam, yang mana dengan perkataan tersebut mencukupi untuk dia, tidak perlulah dia tanya orang lain berkait dengan agama Islam. Baik, Rasulullah khabarkan kepada dia. Rasulullah kata lagu mana? Mungkin dia kata amantu billah, itu yang pertama. Kemudian thumma istaqim, kemudian mungkin istiqamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi Rasul kata dengan ringkas aja, mungkin kata amantu billah, lepas tu mungkin istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang dikurniakan dan diberi kepada Rasulullah adalah jawami'ul kalim. Apa makna jawami'ul kalim? Maksudnya perkataan yang ringkas mempunyai makna yang padat. Begitu perkataan Rasulullah. Rasulullah tidak, perkataan dia tidak seperti kita. Kita kalau cakap kita lerek. Jadi nak kabur sikit aja tapi guna banyak ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan yang sedikit mengandungi maksud yang banyak. Itu di antara benda yang Allah Taala bagi kepada Rasulullah. Perkataan ringkas, maksud dia banyak, mendalam maksud dia. U'titu jawami'al kalim, kata Rasulullah, aku telah diberi jawami'al kalim, kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang mengumpul makna yang banyak. Baik, yang mana perkataan Rasulullah walaupun ringkas, mung kata amantu billah, kemudian mung istiqamah, sebenarnya di dalam dua kalimah ini, dua perkataan ini mengandungi makna yang cukup banyak. Yang pertama sekali mungkin dia kata amantu billah, aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, ia lahir daripada hati. Ia memberi maksud adalah mung kena jaga akidahmu. Akidahmu kena jaga molek. Akidah yang paling besar sekali adalah akidahmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mung kena tinggalkan syirik. Hak yang dilakukan oleh orang Arab pada ketika itu, masyarakat Arab pada ketika itu. Lepas daripada itu, mung hanya kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat segala benda hak yang Allah Taala suruh dan tinggal kepada bergagah hak yang Allah Taala larang. Begitu benda apa hak yang perlu dilakukan kepada oleh orang yang beriman kepada Allah. Kalau sekiranya orang tu dia mengaku beriman kepada Allah tetapi dia tidak mengikut apa hak yang Allah Taala perintah, maka belum lagi sempurna iman dia. Orang yang sempurna iman adalah bukan hanya dia meyakini Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Allah Ta'ala yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, tidak ada syirik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena buat segala benda yang diperintah oleh Allah dan meninggal apa yang dilarang oleh Allah, barulah sempurna iman dia. Kemudian yang keduanya, mungkin istiqamah. Istiqamah ni mungkin betul, mungkin duduk di atas jalan yang betul, mungkin tetap di atas imanmu sehingga mu meninggal dunia, dan mungkin buat segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu jangan gelecoh ke kiri dan ke kanan. Orang yang ada dua perkara ini, yang pertamanya akidah dia betul, yang keduanya daripada sudut pengamalan dia betul, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat.
Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik, ila akhir ayah. Allah Taala kata lagu mana? Allah dah bagi pula ayat sani. Sani baca dah. Allah Subhanahu wa taala kata, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mereka itu berkata Tuhan kami adalah Allah. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Okey, orang yang akidah dia betul. Thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah. Mereka itu buat segala hak yang diperintah dan tinggal apa hak yang dilarang. Berada di atas jalan yang betul, berada di atas jalan agama Islam. Benda hak yang didapat, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut ketika dia nak mati, malaikat pakak mari ketika dia nak mati. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, malaikat pesan kepada dia, mu jangan takut. Wala tahzanu, mu jangan berduka cita, mu jangan berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah mu bergembira dengan syurga hak yang telah dijanji kepada kamu. Ketika nak mati tu, malaikat membawa berita gembira dia telah mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pembantu-pembantu kamu fil hayatid dunya, ketika mu hidup di atas dunia. Orang hak yang mengucap ataupun orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah, malaikat akan sentiasa menjaga dia. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan begitu juga di negeri akhirat. Ketika dia keluar, roh dia keluar daripada jasad dia bersama dengan malaikat dan disambut oleh malaikat yang akan mengiringi dia. Di dalam kubur malaikat akan mengiringi dia, ketika dia dibangkit malaikat akan mengiringi dia. Itu maksud nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik, dan orang ni pastinya adalah orang yang paling berbahagia di negeri akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis ke-28, kelebihan sifat malu. Sifat malu adalah sifat hak yang dituntut oleh agama kita. Antara sifat yang dituntut oleh agama kita adalah kena ada sifat malu. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw qal bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ni ada 60 cabang ataupun 70 cabang lebih. Begitu hak yang disebut dalam hadis. 60 ataupun 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Hak yang paling tinggi iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Hak yang paling rendah adalah menghilangkan perkara yang mengganggu daripada tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, sifat malu adalah satu cabang daripada iman. Sifat malu yang dikatakan satu cabang daripada iman, yang dituntut setiap kita mesti kena ada sifat tersebut adalah malu sehingga kita tidak akan melakukan perkara dengan cuai. Kita akan buat dengan sempurna. Pekerja, macam kita buat contoh, pekerja kalau dia ada sifat malu, dia tidak akan cuai dalam pekerjaan dia. Kat gibah tengok Allah malunya, buat molek. Kalau dia ada sifat malu, dia tidak akan khianat. Kalau tidak dia ada sifat malu, dia tidak akan berdusta, dia tidak akan melakukan perkara yang menyalahi hak yang tidak disukai oleh orang, sebab dia ada sifat malu. Kan kita kan, kalau tetamu mari rumah, kita orang lelaki ni dah ikut dah je. Orang puan kata, oh jangan buat gitu, malu kau orang. Malu kau orang. Maka dia buat dengan comel. Dia yang dimaksud dengan malu di sini adalah malu yang ada pada seorang sehingga kan dia buat sesuatu tuntutan dengan sempurna. Itu malu yang dimaksudkan di sini. Bukan malu tengok orang buat maksiat, apa mu nak pergi cegah? Malu apa nak pergi cegah? Hak tu bukan malu, hak tu penakut. Lain malu dengan penakut lain. Lain malu dengan penakut. Dah nu banyak orang buat maksiat tau, apa senyap tau. Allah dak gamuk amba. Cakap kita malu ah. Itu bukan malu, hak tu penakut. Hak tu tak ada batu hak gitu. Sungguh, hak tu penakut gitu. Ketika ada
sebahagian daripada pemimpin dalam negara melakukan kesalahan. Oh, malu kita nak cakap sebab kawan-kawan kita nak gamuk nak cakap. Tu bukan malu, tu penakut. Salah. Jangan kita letakkan malu pada penakut dan jangan kita kata penakut kepada malu. Malu lain. Orang yang ada malu kepada Allah, ketika dia melihat kemungkaran berlaku, maka dia akan melihat kepada apakah perintah Allah Ta'ala kepada dia. Orang yang malu kepada Allah, ketika dia tengok kemungkaran berlaku, walaupun kemungkaran itu dilakukan oleh kawan rapat dengan dia, maka dia tengok apakah tuntutan Allah kepada dia terhadap kemungkaran tersebut. Maka dengan perasaan malu dia kepada Allah, dia tidak berdiam diri. Dia akan tegur, dia akan nasihat, dia kata benda ni salah, hak betul begini. Itu malu hak yang dituntut di dalam agama. Jangan kita tukar di antara malu dengan penakut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kelebihan sifat malu. Katanya an Abi Mas'ud al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna' ma syi't, rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Mas'ud al-Badri, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sudah tidak malu, maka buatlah apa yang engkau suka. Kita ni kalau tak ada sifat malu, maka benda hak yang kita akan buat belaka, benda hak yang tidak sepatut kita buat, kita buat kalau tidak ada sifat malu. Tapi kalau ada sifat malu, kita akan mikir, kita tidak akan buat ikut dang kalau ada sifat malu. Orang hak yang buat ikut dang ni orang hak yang tidak ada sifat malu, dia tak peduli, tak era kat orang, tak ada sifat malu. Tapi kalau orang hak yang ada sifat malu, dia tidak akan buat ikut dang. Sebab itulah mesti kita kena ada sifat malu dalam diri kita, agar kita tidak buat ikut dang, langgar perintah Allah, tidak buat benda hak yang langgar larangan Allah, tidak buat benda hak yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya hadis ke-29, kelebihan menunaikan kefarduan. Kelebihan menunaikan kefarduan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytu as-salawati al-maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah qala na'am, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahawasanya ada seorang lelaki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, bagaimana seandainya aku hanya sembahyang yang wajib sahaja dan puasa pada bulan Ramadan sahaja, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak membuat sesuatu yang lebih daripada itu, apakah aku dapat masuk syurga? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, makna engkau akan masuk syurga. Itu kelebihan melakukan perkara fardu. Dalam hadis ni Jabir bin Abdullah menceritakan bahawasanya di zaman Rasulullah pernah ada seorang sahabat Rasulullah. Dalam hadis ni tak sebut siapa hak yang mari jumpa, dia kata seorang lelaki. Tak apalah, tak penting orang lelaki itu, yang penting persoalan dia. Ditanya kepada Rasulullah, pandanganmu lagu mana kalau aku ni buat sembahyang fardu je, sembahyang sunat-sunat tak buat, sunat rawatib aku dah buat. Kalau cakap kita gitulah, sunat rawatib aku dah buat, sunat duha aku dah buat, sunat tahajud aku dah buat, sunat witir dah buat, aku dah buat belaka. Aku buat hak yang sembahyang fardu saja, hak 5 waktu tu. Sembahyang sunat-sunat lain aku dah buat. Masa masuk waktu sembahyang, aku sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, hak lain aku dah buat. Lepas tu wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan aku puasa. Tapi puasa-puasa sunat-sunat lain, sunat Isnin Khamis ke, sunat 10 Muharram ke, sunat 9 Muharram ke, sunat hari Arafah ke, aku tak buat belaka. Lepas tu yang kedua. Yang ketiganya, benda yang halal aku kata halal, benda yang haram aku kata haram, dan aku tinggal benda yang haram, dan aku tidak lebih daripada tu. Benda-benda sunat aku tak buat. Adakah aku masuk syurga?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mung dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu ingin masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cukup dia melakukan perkara yang diwajibkan dan meninggalkan perkara yang diharam. Sudah cukup untuk dia memperolehi syurga Allah. Tetapi martabat dan kedudukan dalam syurga dia tidak sama dengan orang yang banyak kebaikan dengan orang yang kurang kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa likulli darajatum mimma 'amilu." Setiap seorang dia ada darjat-darjat yang tinggi dalam syurga dari kerana apa yang mereka itu amalkan. Semakin banyak kebaikan yang dibuat, maka semakin tinggi darjat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya untuk mencapai syurga Allah cukup dia buat benda yang wajib, tinggal benda yang haram. Tapi bunyi cukup buat benda yang wajib, tinggal benda yang haram, sebenarnya bukan mudah. Bukan mudah sebenarnya, sebab kalau benda yang wajib taklah banyak mana. Banyak juga. Taklah banyak mana. Tapi benda yang haram banyak. Benda yang haram, apatah lagi benda yang haram sesuai dengan nafsu. Sesuai sangat dengan nafsu benda yang haram. Jadi untuk dapat syurga sekadar tu boleh dah. Cuma macam yang kita khabar tadi, untuk mendapat kedudukan martabat yang tinggi dalam syurga mesti kena melakukan amalan kebaikan. Kita jangan pula apabila kita belajar hadis ni, sebelum ni buat sembahyang sunat, hari ni dah buat dah. Jadi nak dapat syurga dah apa rupanya dah buat benda yang sunat pun. Tu tak betul. Kita semakin kita belajar mesti semakin dekat dengan Allah. Jangan semakin belajar semakin jauh daripada Allah. Ada sebahagian daripada orang masa dak belajar dulu, jemaah awal sama, jaga semua jemaah. Lepas belajar, sembahyang jemaah ni rupanya sunat aje ataupun fardu kifayah. Dak sembahyang jemaah pun dak apa. Lepas belajar dak mari dah sembahyang jemaah, sembahyang solat. Tu dak kena. Sebab kita sebenarnya semakin kita belajar semakin kita kena dekat dengan Allah. Bukan semakin kita belajar semakin kita jauh dengan Allah. Dulu orang puang sebelum daripada belajar pakai tudung labuh. Lepas dia belajar, tak wajib rupanya pakai tudung labuh. Yang pentingnya tutup aurat. Kalau tak pakai tudung labuh tapi tutup aurat comel, tak ada masalah. Lepas tu kok tudung sikat lalu. Dah guna pula. Tudung labuh tu comel. Memanglah kita dituntut hanya sekadar menutup aurat, tetapi di sana ada benda yang lebih sempurna dalam penutupan aurat. Jangan ketika kita semakin belajar semakin meninggal perkara yang sepatutnya. Tu tak kena cara gitu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita jangan tengok kepada orang bertanya ni, tapi kita kena tengok kepada orang yang menjawab. Rasulullah yang mengatakan kepada orang yang bertanya, cukup membuat benda ni boleh dapat syurga, tetapi dia sendiri yang telah dijamin syurga oleh Allah sampai ke bekak kaki sembahyang pada tengah malam, sentiasa membaca Al-Quran, mulut basah dengan berzikir kepada Allah. Kalau kita buka dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi dia buat satu kitab, nama kitab Al-Azkar, dan kitab tu comel untuk kita baca, yang mana dia kumpul doa-doa dan zikir yang dibaca oleh Rasulullah, start daripada bangun tidur sehingga tidur semula. Allah Rabbi, kalau kita tengok zikir dalam tu memang cukup banyak. Hamba kita tahu membaca dalam di surau Flat Globila atau masjid Globila. Yang terbaru kita baca berkenaan dengan zikir sebelum daripada tidur. Yang kita dah biasa dengar sebelum tidur, sunat baca Bismillahumma ahya wa amut. Tapi kalau kita buka dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, bukan Bismillahumma ahya wa amut saja, bahkan berpuluh-puluh zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Siapa pengurusi masjid Flat Globila dia kata, "Ustaz, kalau baca belaka tak tidur gitu ustaz." Kalau baca belaka tak tidur nak yang banyak sangat. Siapa?
Orang hak yang menjawab kepada soalan ni. Ketika ada seorang lelaki tanya Rasul, kalau buat benda ni dah buat sunat dapat syurga, dapat syurga. Kita jangan tengok kepada orang yang bertanya, tapi kita tengok orang hak yang menjawab persoalan tersebut, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita dituntut untuk jadikan Rasul sebagai ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu tauladan dan ikutan yang elok. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ketiga pada bicara ikhlas dan sidq. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada tak pertanyaan? Hukum tidak beramal dengan ilmu. Okey, hukum tidak beramal dengan ilmu masuk neraka. Gitu kan? Jadi gini. Adakah betul kenyataan? Begitu gitu. Adakah betul kenyataan tidak beramal dengan ilmu itu masuk neraka? Baik. Kenyataan tersebut betul tapi perlu kepada perincian. Betul tapi perlu kepada perincian. Yang pertama sekali, orang yang mengetahui bahawasanya agama Islam itu benar. Orang yang mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad itu benar, tetapi dia tidak memeluk Islam, tetapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, hak tu jelas ijma' ulama dia akan dihumbang ke dalam neraka Allah kerana dia tidak beramal dengan ilmu yang ada pada diri dia. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang beriman kepada Allah, golongan yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mempunyai akidah yang betul, dan dia mengetahui sembahyang wajib, dia mengetahui perkara-perkara yang wajib adalah wajib, dia mengetahui perkara yang haram adalah haram. Sebagai contoh, dia mengetahui riba itu adalah haram, tapi dia tetap buat. Dia mengetahui perkara sembahyang tu wajib, tapi tetap julah. Qada sama sembahyang. Qada sama, sibuk sikit qada, tetap julah. Maka golongan ini tidak beramal dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Adakah dia akan mesti dihumbang dalam neraka? Nanti dulu kita tengok kepada dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampung dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala mengampung dosa selain daripada dosa syirik bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi orang yang tidak melakukan syirik tetapi dia melakukan kesalahan yang lain, dia masuk di bawah ayat ini. Maksudnya kemungkinan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kemungkinan. Baik, sekiranya Allah Ta'ala kehendaki, dan kemungkinan besar Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia dan Allah Ta'ala humbang ke dalam neraka. Baik, golongan yang pertama hak tu wajib dah duduk dalam neraka. Golongan hak yang kedua, hak yang kita cerita, hak yang masih lagi ada akidah yang betul, masih lagi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dia tidak terkeluar daripada agama Islam, tidak melakukan syirik, cuma dia mengetahui benda ni wajib, benda ni sunat, benda ni wajib, benda ni haram, tapi benda wajib dia tidak buat, benda hak yang haram dia buat. Tapi dia tidak beriktikad benda yang wajib melainkan wajib, dia tidak beriktikad benda yang haram melainkan haram, maka dia dalam dua, mungkin Allah Ta'ala ampun dosa dia, dan mungkin Allah Ta'ala akan letak dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Yang ketiga, kalau dia ni beriman kepada Allah, tidak melakukan syirik, benda hak yang wajib dia buat, benda hak yang haram dia tinggalkan, cuma apabila dia belajar adalah benda-benda sunat yang dia belajar. Oh, ada benda ni sunat, zikir ni, perkataan ni kena buat, Rasulullah buat masa ni baca, masa ni Rasulullah baca ni, masa ni Rasulullah baca ni, dalam sujud Rasulullah baca ni, ni Rasulullah baca ni, benda tu sunat. Tiba-tiba dia tidak amal benda sunat tersebut, adakah berdosa? Tidak. Sebab benda sunat dia kekal sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Jadi kalau orang tu mengetahui perkara sunat tetapi dia tidak amal perkara sunat tersebut, adakah dia dapat dosa? Tidak, dia tidak berdosa sebab benda tu sunat. Kalau kita kata dak amal tu berdosa, jadi bermakna benda tu wajib, bukan benda tu sunat. Okey, jelas kan? Baik, dia tahu benda ni makruh dia buat juga, adakah dia berdosa? Tak. Benda makruh ni kalau buat tak berdosa, kalau tinggal barulah dapat pahala. Jadi orang yang belajar mengetahui benda ni sunat, benda ni makruh, tapi tak buat benda sunat dan dia buat benda makruh, tidaklah dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia telah
meninggal kelebihan yang besar. Sepatutnya dia mendapat kelebihan tersebut, tetapi dia tidak buat. Sekadar tu je. Baik. Tapi asbab dia tidak buat benda sunat sampai ke dihumbang dalam neraka, asbab dia tak buat benda yang makruh dihumbang dalam neraka, hak tu tidak sama sekali, kerana benda sunat hukum dia adalah sunat, benda makruh hukum dia adalah makruh. Okey jelas ha? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan yang lain? Solat pakai keplekat, bila sujud tu nampak tu ke kat lelaki? Baik. Orang tu dia solat pakai kain pelekat, orang lelaki lah. Lepas tu masa sujud tu nampak peha. Nampak peha. Baik. Main kalau kena tak pakai spender pula. Nyakit ulu orang pula. Jelah nampak kat bawah sikit. Contoh, kita buat contoh je. Soalannya, adakah batas sembahyang ataupun tidak? Sebab nampak aurat saat ni tu. Kita nak kata batas tak sembahyang, kita kena tengok syarat penutupan aurat bagaimana. Antara syarat sah sembahyang mesti kena menutup aurat. Okey, apakah syarat menutup aurat? Syarat menutup aurat mesti kena menutup warna kulit. Tidak wajib tutup bentuk tubuh. Okey, wajib kena tutup warna kulit daripada atas dan jawanib. Dia kata benda jawanib, tepi. Manakala bawah tak wajib tutup. Jadi ketika dia sujud, nampak peha, nampak lutut adalah daripada bahagian bawah, maka dia tidak membatalkan sembahyang. Cuma menjadi kewajipan orang duduk belakang dia kena pejang mata, jangan tengok. Itu lain. Wajib orang hok duduk belakang dia jangan tengok. Tengok sikit benda hok nampak tak boleh, hok tu hukum dia adalah haram. Tak boleh. Orang belakang dia wajib kena pejang mata, jangan tengok. Baik. Dia saat ni tu sah sembahyang dia. Bukan mesti kena pakai seluar sampai ke nak nampak. Sebab tu dikirakan balik bawah. Dia kirakan bahagian bawah. Bahagian bawah mana kita tengok kat tepi. Kat tepi mung tapi bawah dia tau. Bawah dia tu. Dia duduk gana kat bawah tu. Okey, itu maksud dia. Allahu a'lam. Ada kesalahan lain? Boleh. Kalau kita sedekah hari ni, tapi hari ni kita tak ikhlas, besok baru ikhlas. Okey, soalannya, kita sedekah hari ni. Hari ni kita dah ikhlas, esok baru kita ikhlas. Boleh ke tak? Baik. Jadi sekarang ni tidak ikhlas di dalam bersedekah adalah salah. Adalah maksiat. Okey, tidak ikhlas di dalam bersedekah adalah maksiat. Dosa. Tiba-tiba esok kita ikhlas. Maksudnya kita ikhlas, kita bertaubat di atas maksiat tersebut. Boleh ke tak? Memang menjadi kewajipan kita bertaubat di atas maksiat yang kita buat. Menjadi kewajipan. Ketika kita bersedekah tapi kita tidak ikhlas, tidak nunjuk ke orang. Orang bagi sedekah. Allah bla-bla. Tengok. Nunjuk ke orang. Baik, nak nampak kata orang baik. Kita duduk kedai makan, ada orang tu mari minta benda, orang tu mari minta lah benda nak buat masjid sikit ni kita nak buat masjid ni, masjid ada nak beli kapet ke apa sikit kenal orang tu. Asal nak RM2.50 je, tapi kebetulan pelayan kedai tu anak dara mari tengah catik minta order makanan tau. Dak waktu bit ada RM2.50 100 tu nak tunjuk diri tau. Contoh nak tunjuk ke anak dara tersebut, abang ni dak abang kata dak panggil bocik abang pemurah sungguh. Baik, ada ikhlas tu tak ikhlas, tak ikhlas tau. Balik dia menang bodoh aku habis kata ya saja. Pahala tak boleh, dosa buat boleh. Maka taubat. Hukum dia wajib. Bukan kata boleh, bukan hukum dia adalah wajib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah mengiringkan kejahatan yang membuat dengan kebaikan. Ketika membuat kejahatan dak ikhlas, maka bertaubat. Ya Allah, minta maaf banyak dah ya Allah, aku buat tadi kerana-Mu ya Allah. Insya-Allah dapat pahala. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Ada lagi. Boleh. Saya lagi Allah. Pedah tu sakit kan? Tapi dah suka dia. Pedah tu sakit. Okey.
Okey. Pedah tu sakit. Tapi dalam masa yang sama pedah tu nikmat. Soalan dia ada tak azab dalam neraka saat ni tu pedah, azab pedah dalam neraka. Baik. Dia bab neraka ni benda yang ghaib. Benda hak yang ghaib. Faham kan? Benda hak yang ghaib. Setiap benda yang ghaib kita tidak boleh cakap melainkan berdasarkan kepada wahyu. Sebab ada daripada Quran dan hadis. Ketika wahyu tidak sebut secara khusus, maka kita tidak akan sebut secara khusus. Ketika wahyu menyebut secara umum, dalam neraka Allah Ta'ala siapkan azab alim, azab yang cukup memedihkan, azab muhin, hak yang menghina, azab yang cukup teruk. Maka kita kata bermacam-macam azab ada dalam neraka. Okey, kita nak tentu azab benda. Itu kita tak boleh nak tentu. Kerana benda tu adalah benda yang ghaib. Baik, mungkin ada, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Pedah kan nikmat atau nikmat dalam syurga dia. Okey, soalannya pedah tu nikmat di atas dunia. Lepas tu dalam syurga ada tak? Sani neraka kan? Soalannya ada tak pedah dalam syurga? Oh, jadi ni kira peminat pedah ni orang Negeri Sembilan ataupun orang Melaka kan. Tak ada lada, tak boleh main, tak jadi makan. Baik. Soalannya dalam syurga ada tak pedah? Dalam syurga nikmat pedah ada ke tak? Sama juga macam kita khabar saat ni. Nikmat dalam syurga adalah benda yang ghaib. Jadi dalam hadis Rasul kata lagu mana Allah Ta'ala telah mensiapkan kepada penghuni syurga nikmat ma la aidun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati. Oh, hebat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dah pedah ada tak nikmat dalam syurga? Okey, kita nak jawab lagu mana? Kita kata wallahu a'lam. Kita jawab Allah Ta'ala, Rasulullah dan ataupun Allah dan Rasul khabar nikmat secara umum, maka kita khabar secara umum. Kalau ada hak yang dikhabar secara khusus, kita khabar secara khusus. Oleh kerana tidak disebut secara khusus berkenaan dengan pedah, maka kita kata wallahu a'lam. Cuma masalah pedah, sebenarnya pedah ni nikmat kepada sebahagian orang, tidak kepada sebahagian yang lain. Itu kita kena faham. Nikmat pedah memang nikmat sebahagian seorang, tapi tidak kepada orang yang sebahagian yang lain. Ada setengah orang pedah sikit tak boleh. Hamba masa duduk di luar negara dulu, kita duduk serumah dengan seorang sahabat daripada Lubnan, nama Bilal. Hamba ingat lagi nama dia. Dia tekah masak, dia masak makanan dia. Kita masak makanan kita. Hari tu dia nak makan makanan kita, hamba buat pedah sikit je. Dia buat pedah banyak, buat sikit je. Dia makan merah muka. Murtah wek-wek. Oh, taubatlah tak mau makan dia. Makanan hak yang kita buat. Jadi untuk dia bukan nikmat, untuk dia adalah azab. Okey, boleh faham kan? Anak kita pedah sikit je, tepik liur kali. Pedahnya anak kita umur 2 tahun setengah, 3 tahun setengah. Bukan nikmat tu azab. Jadi memang sebahagian daripada kita pedah tu adalah nikmat. Tapi sebahagian yang lain adalah azab. Adakah ada nikmat pedah dalam syurga? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab benda tu adalah benda yang ghaib. Kita tidak pernah jumpa dalam hadis ataupun dalam Al-Quran menyebut nikmat pedah secara benda khusus, maka tidak boleh kita sebut secara khusus. Yang penting adalah kita beramal dengan amalan yang kita dapat mencapai syurga Allah, dan di dalam syurga Allah Ta'ala akan kurnia kepada kita nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Wallahu a'lam. Okay, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.